Circular measure, chapter 1 untuk form 5, 2021, silibus baru KSSM. Dulu circular measure ni diajar dalam tingkatan 4. So sebelum kita proceed, kita tengok dulu previous knowledge. Yang pertama yang you all kena tahu ialah tangent. Okay, tangent ialah is a line that touch only at one point pada circle, dan diameter dia mesti passes through center. Chord pula satu garisan yang sama macam diameter, cuma dia tak lalu center. Then tengok pula pada minor segment. Bila kita ada minor arc, kita ada minor segment. Okay. Dan bila ada major arc, kita ada major segment. Okey, cuma segmen ni dia lebih berkait kepada chord. Dia tak lalu center. Dan untuk minor sector dan major sector, dia melibatkan radius. Okey, melibatkan radius. Okey, itu yang awak kena keep in mind sebab kita akan jumpa semua terms ni dalam circular measure. Okey. Kita tengok pada 1.1 iaitu radian. What is radian? Radian actually biasanya normally angle awak measure dalam degree ataupun degree and minutes. Okey, contohnya yang ini ya, yang degree lah, yang bulat, minutes yang garis satu ni. Okey, degree and minutes. Dan angle juga boleh di measure menggunakan radian ataupun kita guna short form dia RAD. Okey, itu dah menunjukkan radian. Okay. Then the angle subtended at the center of the circle by the arc length, which is the same length as the radius, is defined as 1 radian. Jadi maksudnya kat sini, kalau kita ada circle, kita ada radius dan juga panjang. Ini dipanggil sebagai arc length. Okay, arc length. Sekejap ya. Tak setting pen tadi. Settingkan pen sekejap. Okay, arc length. Okay, ini arc length. Ini adalah kawasan AB ni. Ini dipanggil sebagai arc length. Jadi bila arc length sama panjang dengan radius, maka sudut di tengah-tengah ini adalah 1 rad. Okey, kita tengok yang cikgu dah ringkaskan kat sini. In general, for a circle with center O and radius R units, jadi kalau arc length itu ialah R, then angle kita ialah 1 radian. Kalau arc length kita ialah 2R, then angle kita akan menjadi 2 radian. Itu juga seterusnya kalau 3R, 4R, dia akan follow pada angle. So dia berkait antara arc length dan juga angle, yang mana kita perlu untuk dapatkan angle ni. Untuk dapatkan angle, kita perlu ambil arc length, kita bahagikan dengan radius. Jadi awak tengok kat sini, kalau arc length dia pi r, then angle dia akan jadi pi saja, sebab angle, untuk dapatkan angle, kita ambil arc length pi r, kita bahagikan dengan radius r. Okey. Itu juga dengan kalau 2 pi r maksudnya ni adalah circumference keliling satu bulatan. Formula untuk circumference 2 pi r, dan maka angle dia akan menjadi 2 pi radian. Means 2 pi radian ialah 360. Okay, 2 pi radian ialah 360. Therefore, pi radian adalah 180. Okay, tadi saya tuliskan semula formula kat sini. Untuk dapatkan angle, kita perlu bahagikan arc length dengan radius. Okey. Jadi kalau pi, biasanya kita menggunakan 3.142 ataupun kita tekan saja daripada kalkulator.
Maka kalau pi radian ialah 180, means kalau kita nak cari 1 radian, dia adalah 180 bahagi dengan pi. Bila kita masukkan nilai 3.142 dalam pi, dan kita akan dapat nilai dia approximately 57.29 degree. Okay, almost 60 degree lah untuk satu rad. Okay. Jadi kalau dalam degree, kena make sure kita sentiasa gunakan 2 decimal places untuk degree. Jadi kalau 1 rad is 180 over pi, so kalau kita nak cari 1 degree means pi over 180. So 1 degree means dia adalah menghampiri 0.01746 rad. Jadi untuk degree, untuk awak tuliskan degree, kita perlukan jawapan akhir dalam 2 decimal places. Dan kalau untuk radian, kita perlukan 4 significant figures. Okay. So kalau awak bagi jawapan tak sampai 4 significant figures, awak akan hilang satu markah kat situ. Okay, ni basically untuk radian. Dan kita teruskan lagi. Kita pergi pada example. Macam mana kita nak tukar kalau dibagi degree nak tukar rad. Dan kalau dibagi rad nak tukar degree. Okay, kita tengok example kat sini. Convert the following angles into radians. Jadi kalau daripada degree, angle ni ialah degree kan, nak tukar kepada radian, jadi maksudnya setiap maklumat tu, setiap soalan tu kita perlu darab dengan pi over 180 degree. Okay. So jadi kalau kita ada 135 degree nak tukar kepada radian, just darabkan saja 135 times pi over 180. Okay, bila you all tekan calculator, pi ni kita boleh gunakan pi pada calculator. Okay, kita tekan saja pi pada calculator, 135 times pi divide by 180, dan awak akan dapat jawapan. Jawapan itu adalah dalam unit radian. 2.356 cikgu ingat. Rad. Okay, 2.356. Tapi kalau pi ni, awak gunakan 3.142. Kejap cikgu semak dengan kalkulator. Rasanya betul 135. Kita darab. Okay, 135 darabkan dengan pi divide by 180. Kita akan dapat 2.356. Betul. Okay, dan kalau pi ni awak gunakan 3.142. Okay. Kalau pi ni awak Allah besar sangat. Sorry sekejap. Tukarkan balik. Okay. Dan kalau pi ni tadi, pi, okay. Awak gunakan 3.142 dan nanti jawapan akhir awak akan dapat, you all akan dapat 2.357 rad. Okay, so untuk kes macam ni memang jawapan akhir kita berbeza daripada kawan yang menggunakan pi daripada kalkulator. Tapi don't worry, sebab kalau dalam peperiksaan dia akan lihat pi apa yang awak gunakan. Adakah daripada kalkulator? Sebab kalau daripada kalkulator means awak akan guna decimal places yang sangat banyak. Okay, yang ini awak gunakan pada 3 decimal places sahaja ataupun 4 significant figures. 3.142 dan jawapannya agak berbeza. Tapi dua-dua ni dikira betul. Okay, tak salah. Depends pada pi apa yang awak gunakan. Yang penting jawapan akhir ni mestilah 4 significant figures. Okay. Then kalau soalan minta jawapan dalam in terms of pi, jadi awak bahagikan saja 135 divide by 180. Jadi kalau awak nak buat dalam in terms of pi,
in terms of pi. So jawapan kita akan dapat 3/4 pi rad. Okay. Jadi maksudnya kat sini kita boleh gunakan jawapan yang pelbagai. Yang pertama boleh gunakan pi pada kalkulator, yang kedua boleh gunakan pi 3.142 dan kita biarkan jawapan dalam pi, itu yang ketiga. Jadi kalau soalan tak ada sebut apa-apa, kita boleh bagi dalam mana-mana bentuk sahaja. Right. Okay, hopefully boleh faham tu. Then kita tengok kalau kita buat yang kedua ni 71.69. So macam tu juga, darabkan saja times pi over 180. So kita akan dapat jawapan 1.251 rad. Okay, tengok yang ketiga. Yang ketiga ni contohnya dalam degree and minute. Okay, dalam degree and minute, awak tekan kalkulator. Tahu kan yang ada dekat kalkulator tu yang ada simbol bulat, kemudian dia ada simbol koma dan lagi satu ada simbol koma 2. Okey, ini adalah untuk degree, minute and second. Okey. So jadi awak tekan saja 82, tekan kalkulator yang ini, tekan dan awak buat 13, awak tekan lagi. Lepas tu awak tekan equal dulu. Okay, then baru awak darab dengan pi over 180. So, awak akan dapat jawapan dalam degree and minute juga. Okay, dan make sure kalau nilai minute ni, ini untuk revise balik lah ada yang terlupa kan. Jadi kalau degree, minute and second. Kalau pada nilai second ni, 30 and above, okay. 30 and above, so awak need to round off pada nilai minute. So kalau yang ini awak dapat 1 degree 26 minute. So kalau kita nak tukar kepada bentuk untuk dapatkan nilai radian, awak tekan lagi sekali yang ini, dia akan bertukar menjadi 1.435 rad. Okay, itu untuk example 1. Now kita nak pergi pada example 2, nak convert sekali ni daripada rad kepada degree. Okey. Jadi kalau awak nak tukar rad kepada degree, awak perlu darabkan dengan 180 over pi. Okey. Jadi, selesaikan untuk soalan A, B, C ni. 1.35 times 180 over pi. So, kita akan dapat jawapan dalam degree 77.35 degree. Okay, let's say kalau soalan minta jawapan in terms of degree and minutes. So, awak tekan dekat yang simbol bulat koma 2 kali tu dan awak akan dapat jawapan dia adalah 77 degree 20 minutes dan dekat second dia adalah 57.99 minutes. So yang ini yang tadi cikgu katakan kalau dia more than 30, so awak mesti round off ke sebelah. Dan jawapan akhirnya akan dapat 77 degree 21 minute. Oh, silap. 21 minute. Okay. So kalau yang akhir ni, awak tak round off, awak tulis juga 77 degree 20 minutes. So awak akan hilang satu markah lah kat sini. Okay, dan kita tengok yang B. Yang B 0.8451 times 180 divided by pi. So, awak akan dapat 48 degree and 25 minutes. Okay. Yang C, 1.5 pi rad. So, 1.5 pi times dengan 180 divided by pi. So, dekat sini ada pi di atas, ada pi di bawah. So, kita boleh cancel saja. Jadi, bila kita darabkan, kita akan dapat jawapan dia 270 degree. Okey. Boleh? Itu proses untuk menukar daripada rad kepada degree dan
degree kepada rad.